الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah yang dianjurkan oleh Global Ihsan, yang mana kuliah ini telah pun kita hentikan seketika, kita stopkan seketika untuk memberi laluan kepada cuti masing-masing. Biasanya bulan 12 ni orang cuti, ada yang pergi umrah, ada yang pergi ke Ustaz Reza dan Kak Majini bersama dengan tim Global Ihsan yang lain pergi ke Yaman dan juga Syria untuk menyampaikan bantuan daripada penyumbang-penyumbang. Jadi alhamdulillah semua kembali dalam keadaan yang selamat. Moga-moga cuti ini memberikan kita sedikit kelapangan fikiran dan insya-Allah kita nak sambung balik kuliah kita. Pada malam ini kita insya-Allah akan bermula dengan bab yang ke-63, iaitu bab khairul jiran. Bab pada membicarakan tentang sebaik-baik jiran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam bab ini hadis yang ke-115. Siapa yang ada kitab boleh tengoklah bab nombor 63, hadis nombor 115. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Yazid qala haddathana Haywah qala akhbarana Shurahbil ibn Sharik annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubuli yuhaddith an Abdullah bin Amr bin Al-As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah ibn Yazid telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Haywah telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Shurahbil telah mengkhabarkan kepada kami. Shurahbil bin Sharik telah mengkhabarkan kepada kami bahawasanya dia mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubuli menceritakan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan sebaik-baik sahabat di sisi Allah, sebaik-baik rakan di sisi Allah ialah orang yang paling baik kepada rakannya sendiri. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang terbaik dalam kalangan mereka kepada jirannya sendiri. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menegaskan tentang perhubungan sesama manusia. Walaupun kita tidak menafikan bahawasanya perhubungan
manusia dengan Allah Azza wa Jalla itu perlu dijaga dengan baik supaya manusia tidak terlibat dengan syirik, supaya manusia melakukan ibadah hanyalah semata-mata kerana Allah. Tetapi di sana Islam tidak hanya hubungan di antara bukan hanya hubungan di antara hamba dan Tuhannya saja yang dijaga, tetapi Islam menjaga juga hubungan manusia dengan manusia yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada rakan, kepada sahabat, kepada jiran untuk melakukan kebaikan kepada rakannya sendiri, kepada jirannya sendiri, supaya hubungan itu dapat dipelihara dan berbuat baik kepada manusia dalam lingkungan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak akan dianggap sebagai satu perkara yang sia-sia. Melakukan ihsan, melakukan kebaikan kepada manusia dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak tidak akan menjadi sesuatu yang diabaikan oleh agama. Sebaliknya, perkara ini akan dihitung sebagai amal soleh. Begitulah universalnya agama, begitulah universalnya Islam, yang mana segala amalan baik yang dilakukan, sama ada hubungan amalan baik itu mempunyai hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, seperti salat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, ataupun hubungan baik yang dilakukan sesama manusia, bersedekah, memberi bantuan, bahkan memberikan senyuman, juga dikira sebagai amal yang baik. Kerana apa? Kerana manusia ni tak boleh hidup sendiri. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab dia, Fiqhuz Zakah, dia ada hurai. Dia kata pensyariatan zakat ini merupakan salah satu daripada penyempurnaan kepada sifat manusia secara fitrah. Iaitu manusia ni secara fitrah tak boleh hidup sendiri. Manusia ni secara fitrah memerlukan kepada orang yang ada di sekeliling dia. Kan? Bahkan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Fatihah. Dalam surah Fatihah ini ada ayat-ayat yang kita semua tahu, yang kita semua hafal. Yang mana dalam surah Fatihah ini, bukan kata dalam surah Fatihah, surah Fatihah ini wajib dibaca di dalam salat. Ini berdasarkan pendapat majoriti ulama lah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ada khilaf di kalangan para ulama yang panjang dalam masalah ni, dan saya tak mau hurai dulu dalam kuliah kita Q&A salat kita dah hurai lah. Cuma saya nak bagi tahu orang yang salat bersendirian, orang yang menjadi imam, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab yang 4 mengatakan dia wajib membaca Fatihah. Kan? Cuma Hanafi tu ada perincian lah, dia kata sama ada baca Fatihah ataupun baca mana-mana ayat yang lain. Tak ada masalah. Tapi pendapat yang tepatnya, orang yang bersendirian, orang yang menjadi imam, 3 mazhab kata wajib membaca Fatihah. Orang yang menjadi makmum ni ada khilaf yang muktabar dalam masalah ini. Orang yang solat berjemaah tu tak ada masalah lah kalau imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta tolong. Sebab imam bila dia baca, imam baca untuk diri dia dan imam baca untuk orang belakang dia. Tapi kalau orang yang solat sendirian di belakang, tak ada, di belakang dia tak ada siapa-siapa, di belakang dia tak ada orang pun, dia juga wajib membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta tolong. Menggunakan juga perkataan kami itu, walaupun dia solat sendirian. Kenapa tak diubah? Pertama, kerana itu Quran lah. Di antara hikmahnya kenapa? Kerana Allah seolah-olah nak memberikan isyarat, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahawasanya manusia ini hidup dalam masyarakat. Manusia ini hidup perlu ada di kelilingnya manusia yang ramai. Ada manusia yang lain bersama dengan dia. Sebab apa? Sebab manusia tidak boleh menguruskan kehidupan dia dengan sendirian dalam semua keadaan. Tuan-tuan tengok apa yang ada pada diri tuan-tuan. Kepiah, siapa tolong jahit?
Orang tolong jahit, kita beli. Baju, siapa tolong jahit? Orang tolong jahit, kita beli. Cermin mata, siapa yang buat? Orang yang buat, kita beli. Jadi banyak yang berada pada diri kita ini adalah hasil usaha orang lain yang membantu untuk memudahkan urusan hidup kita. Maka sebab itu manusia ni kena jaga hubungan sesama manusia. Manusia tak boleh belagak kata, aku tak perlukan sesiapa. Tak boleh. Bahkan termasuk di antara perkara yang menjadi hukuman kepada manusia, asingkan dia daripada manusia. Itu ada penjara tu. Asingkan dia daripada manusia lain merupakan azab. Kerana manusia tak boleh duduk sendirian. Duduk sendirian akan menjadi azab kepada manusia. Jadi sebab itu, Islam menjaga hubungan ni. Supaya environment negara Islam, environment masyarakat Islam itu terjaga dan terpelihara. Tak ada kemelampauan yang berlaku. Tidak ada keganasan yang diiktiraf. Sebaliknya, setiap daripada kita dituntut untuk melakukan kebaikan kepada orang yang berada rapat dengan kita, sama ada dia sahabat kita ataupun dia jiran kita. Sama ada dia ni jiran yang bukan Islam pun, dituntut untuk melakukan kebaikan. Kerana dia juga adalah manusia yang layak untuk menerima kebajikan dan amalan baik kita. Dan ia dihitung dan dikira sebagai amalan baik, sebagai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekadar menjaga hubungan dengan manusia, Islam juga suruh kita jaga hubungan dengan alam. Islam juga suruh jaga hubungan dengan haiwan. Dalam hadis, Nabi SAW tak benarkan kita untuk bunuh binatang tanpa ada tujuan dan sebab. Dalam hadis, Nabi SAW tak benarkan kita untuk ambil binatang jadikan sebagai bahan untuk sasaran, untuk memanah tanpa ada tujuan yang jelas. Tapi untuk makan tak apalah, boleh sembelih kerana itu diperlukan. Tapi untuk sesaja bunuh, tidak dibenarkan kerana ia adalah nyawa. Kecuali kalau dia menyakitkan. Kecuali kalau dia mengganggu. Itu lain cerita. Tapi nak bagi tahu, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan haiwan, Islam atur. Supaya mereka ini dapat hidup dengan harmoni. Dan Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Dengan pokok. Jaga alam, jaga pokok. Saya dah tulis satu artikel. Yang mana artikel tu membicarakan tentang kewajipan kita menjaga alam. Kan kadang-kadang sebahagian daripada kita bila cerita bab agama, kita fokus kepada taharah. Kita fokus kepada berwudu, mandi wajib, mandi junub, haid, nifas dan sebagainya, salat, zakat dan puasa. Tapi kita lupa Islam juga ada memperuntukkan hukum hakam yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. Islam suruh kita memakmurkan alam. Sebab tu kita jadi sedih. Kan? Kita jadi sedih bila kita melihat negara orang Islam, alam dia rosak. Ekosistem tak dijaga. Hutan yang dikatakan sebagai hutan simpan, tiba-tiba tak simpan dah hutan tu. Tak ada apa yang disimpan. Kan? Jadi pembalakan haram berlaku berleluasa. Maka benda ni sepatutnya orang-orang agama seperti saya, agamawan lah, orang yang berada dalam bidang agama, yang belajar dalam bidang agama, kena juga fokus dalam isu ni. Supaya masyarakat tahu menjaga alam adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Kan? Saya bukan nak puji sangat negara barat ni, kerosakan yang mereka lakukan pun banyak juga. Tetapi ada kebaikan yang kita boleh belajar daripada mereka. Yang mana mereka belajar untuk sayang alam. Saya pergi ke Australia, saya melihat negara sana. Saya pergi ke UK, saya melihat. Saya pergi ke US, saya melihat. Bagaimana jujurnya mereka apabila bila mengail, kan, di Australia saya tengok mengail, dapat je ikan, dia akan ukur. Cukup ukuran tu dia akan ambil. Tak cukup walaupun sikit, dia akan lepaskan. Untuk menjaga ekosistem alam. Kan? Ini benda yang kita boleh belajar.
mengambil kebaikan daripada negara luar yang bukan Islam itu bukan satu kesalahan selagi mana benda tu tak dilarang dalam agama. Nabi SAW umpamanya, sebelum daripada Nabi SAW menjadi pemimpin di Madinah, Nabi tak tahu pun berkenaan dengan cincin dan sebagainya. Nabi tak pakai pun. Sehinggalah apabila diberitahu pemerintah negara luar tidak akan membaca surat-surat yang dihantar oleh kerajaan tanpa diletakkan cop mohor padanya, maka Nabi SAW mula mengambil cincin. Dan Nabi cop pada surat-surat Nabi SAW untuk dihantar kepada kerajaan luar. Ini menunjukkan Islam tidak menafikan kebaikan yang datang daripada luar. Kita semua tahu dalam kisah Khandaq umpamanya, dalam peperangan Khandaq, peperangan parit, yang mana apabila tentera Al-Ahzab berhimpun untuk menyerang Madinah pada ketika itu, Salman Al-Farisi memberikan cadangan kepada Rasulullah SAW apa yang mereka lakukan di Parsi, yang mana pada ketika itu Parsi dikuasai oleh puak Majusi. Parsi pada ketika itu dikuasai oleh puak Majusi. Tapi Nabi SAW menerima cadangan itu dengan baik. Kerana apa? Kerana cadangan itu datang daripada negara luar dan tidak bercanggah dengan agama, tidak bercanggah dengan prinsip agama, dan ia memberikan manfaat. Maka kita boleh belajar. Kita tengok bagaimana Jepun menjaga alam mereka. Kita melihat bagaimana negara-negara yang maju ni, kita boleh belajar daripada mereka. Kan? Ini kadang-kadang kita melihat kerosakan berlaku, seolah-olah macam tak ada tanggungjawab dah kita ni untuk menjaga alam, untuk diwariskan kepada orang selepas kita. Kita disuruh untuk mentadbir, bukan disuruh untuk merosak. Kita disuruh untuk menjaga, bukan disuruh untuk perosah. Bukan disuruh untuk membazirkan hasil sumber alam ini. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita perlu ada kesedaran ini. Sebaik-baik manusia ialah orang yang menjaga hubungannya dengan manusia lain, orang yang menjadikan diri dia terbaik bagi jirannya, dan juga dalam masa yang sama jangan dilupakan berkenaan dengan alam sekitar. Perlu dijaga alam sekitar supaya negara Islam, environmentnya baik, alam sekitarnya baik, hutannya terjaga, kan, haiwan yang duduk di dalamnya itu juga dipelihara dengan baik selagi mana tidak membahayakan manusia. Barulah kita boleh jadikan negara Muslim sebagai negara role model. Kan, barulah kita berjaya untuk tunjukkan pada orang, oh inilah sebahagian daripada ajaran agama Islam. Hari ini kita bila bincang berkenaan dengan Islam, kita banyak fokus pada, bukan salah, tak salah. Fokus pada ibadatlah sesuatu tuntutan. Seseorang perlu untuk beribadat kepada Allah, untuk melunaskan tanggungjawab dia kepada Allah. Itu saya tak nafi langsung. Tetapi jangan dilupakan fokus untuk memakmurkan alam, menjaga kelestarian alam supaya tidak dirosakkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya sebut benda ni, saya tak ada kepentingan apa. Cuma hanya sekadar menyampaikan amanah bahawasanya agama ini menyuruh kita untuk menjaga alam, memakmurkan alam, bukan untuk membinasakannya. Menjaga sumber asli alam ini supaya ia dapat diwariskan kepada orang yang datang selepas daripada kita, supaya mereka juga dapat menikmati nikmat alam yang sama seperti mana kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini benda kita kena open sikit minded kita. Kita kena minda kita kena open sikit. Kena jadi open minded lah kita kata. Supaya kita melihat Islam itu hukumnya universal. Bukan hanya berkaitan dengan akidah semata-mata, bukan hanya berkaitan dengan ibadah semata-mata, ia juga merangkumi penjagaan environment. Sebab itu kami di Perlis umpamanya, kita ada fatwa yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar, penjagaan sungai, kerana ini adalah sumber kita. Yang mana Nabi SAW di dalam hadis mengarahkan umatnya untuk menjaga ni sumber-sumber asli. Antaranya hadis yang sangat masyhur dalam riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan man qata'a sidratan fi falah sawwaballahu wajhahu ila nar, atau kama qala, sesiapa yang memotong pokok bidara di tengah-tengah padang pasir tanpa ada sebab dan tanpa ada alasan yang kukuh, Allah Taala akan hadapkan mukanya ke arah neraka. Maksudnya akan celup masuk dalam neraka. Kerana apa? Kerana dia telah melakukan suatu pembaziran kepada sumber alam. Yang mana kita tahu pokok bidara ni rindang.
Orang yang bermusafir boleh duduk di bawah dia. Buah dia boleh dimakan. Daun dia boleh digunakan untuk ejen pembersihan. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, ittaqul la'anain, qalu wa man la'anan, qalu alladhi yatakhalla fi tariq, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim. Nabi SAW mengatakan, kamu kena takut kepada dua pembawa laknat. Jangan jadikan diri kamu sebagai pembawa laknat. Para sahabat kata, wa man la'anan, apa itu pembawa laknat? Nabi kata, orang yang membuang air di kawasan laluan manusia, wa fi dhillihim, dan juga di bawah teduhan manusia. Orang berteduh di situ, dia buang air kat situ. Orang lalu lalang kat situ jadikan laluan jalan raya, dikotorkan jalan raya itu dengan najis dia. Ini merupakan salah satu daripada penjagaan alam yang Nabi SAW tekankan. Pembersihan environment, bersihkan environment supaya negara Islam itu bersih, negara Islam itu teratur. Bukan hanya kita jaga kawasan dalam rumah kita supaya bersih. Kan, sebab kadang-kadang ada sebahagian kita dalam rumah biar bersih, semua buang kat luar. Kadang-kadang kita sakit hati juga kan. Naik kereta buang sampah keluar. Macam tak ada rasa bersalah pula. Kan, sedangkan tong sampah ada. Tunggulah kejap, buang kat tong sampah. Ini benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kan, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita boleh berubah. Kita boleh ubah. Tuan-tuan, dulu kan, waktu mula-mula diperkenalkan parking OKU. Tempat parking OKU ni, berapa ramai yang bukan OKU pergi parking. Tak ada rasa malu pun pergi parking. Hari ni kita buktikan siapa-siapa yang parking di tempat OKU sedangkan dia tak OKU. Sebahagian mereka siap rakam dengan orang kata apa, dengan berlakon sebagai OKU, kena kecam. Mereka kena kecam. Kerana apa? Kerana telah mengambil hak orang mengambil hak orang yang kelainan upaya ni. Sedangkan mereka tak berhak untuk ambil tempat tu. Dan hari ni alhamdulillah, walaupun kes tu ada tapi tak banyak. Kita tengok di pasar-pasar raya, di pejabat-pejabat kerajaan ada parking untuk OKU. Kalau tak ada OKU, tempat tu dibiarkan kosong sehingga OKU datang. Maksudnya kita boleh mengubah. Kita boleh ubah mindset kita untuk menjadi berdisiplin. Untuk menjadi manusia yang ada akal fikiran, yang orang kata apa? Manusia yang ada pertimbangan yang wajar, pertimbangan yang stabil. Buang sampah di luar tak bagus. Buang sampah di tong sampah bagus. Bersih negara orang Islam. Tapi tengok apa yang berlaku. Pergi negara Arab tengok. Pergi Mesir tuan-tuan. Pergi Jordan tengok. Kotor. Dalam rumah bersih. Tapi luar kotor. Buang sampah merata. Minum lepas minum buang di jalanan. Alasan tak apa nanti ada orang kutip. Ini merupakan perkara yang tidak bertanggungjawab. Yang kita kena ubah. Bila kita nak ubah? Macam mana kita nak ubah? Create awareness. Didik anak-anak. Buang sampah, buang di tong sampah. Buang di luar, buang di jalanan, buang bukan di tong sampah, aib. Ia merupakan satu perkara yang aib, mengaibkan, sesuatu yang memalukan. Kita kena buat, kita kena ubah. Dan kita kena mula untuk mengecam orang-orang yang melakukan, yang mengotorkan alam ni. Kita kena buat, tuan-tuan. InsyaAllah, kita akan jadi negara Islam contoh. Kan? Ini kadang-kadang, kita masuk tandas awam pun, air tak bertutup. Banyak kali juga lah saya jumpa. Bukan saya nak kata saya bagus sangat, tak lah. Tapi kita ada perasaan sedih. Kadang-kadang kita pun adalah kelemahan. Tapi ada 2-3 kali saya masuk ke tandas awam, bila tengok paip terbuka, tak ditutup. Kan? Membazir sumber air. Sedangkan air ni benda yang berharga. Bila kita bazirkan, dia tak kembali dah, tuan-tuan. Kan? Tapi ini yang berlaku. Kan? Kadang-kadang di tandas universiti pun ada juga. Kan? Jadi kita nak kata Islam adalah penyelesaian kepada masalah umat. Itu betul. Tapi slogan itu tak dapat difahami oleh orang yang bukan Islam. Kenapa? Dia masuk negara Islam, dia tengok tandas orang Islam, tandas awam orang Islam, majoriti pun tak boleh jaga. Tandas pun tak boleh nak habis. Macam mana nak menyelesaikan masalah dunia? Jadi orang tak nampak. Orang tak nampak di mana yang kata Islam tu penyelesaian. Bukan maknanya Islam tu bagi Islam bagus. Tapi kita tidak mengamalkannya. Kita tidak menunjukkannya. Dan kita tak berjaya meyakinkan mereka.
tentang keunikan, kehebatan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bernama Islam ni. Okey, sebab itu Syekh yang mengarang kitab Rasul Barak ni, dia kata hadis ini, fiqhul hadis, pemahaman daripada hadis ini, dia kata yang pertama al-hasu ala ta'zimi suhbah al-imaniyah wa ta'ziziha. Hadis ni menggalakkan kita untuk mengagungkan persahabatan yang didasari dengan keimanan dan menguatkannya dan mengeratkannya. Walaupun kita kata kita ada sahabat yang bukan Islam, tetapi sahabat yang didasari dengan keimanan itu lebih utama untuk didahulukan. Kerana persahabatan yang dijalin di atas dasar keimanan, dia bukan persahabatan yang berdasarkan kepada kepentingan dunia semata-mata. Tetapi persahabatan dalam agama, dia membawa sampai ke akhirat. Inginkan kebaikan daripada diri sendiri dan inginkan kebaikan kepada sahabat yang kita berkawan dengan dia. Dan jadi bila bersahabat ni, adalah bantuan dalam urusan bantuan at-ta'awun, kita kata fi at-ta'awun alal khair, membantu dalam perkara kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu kena berbantu-bantulah kamu dalam perkara birri wat taqwa, dalam perkara baik dan perkara takwa. Jangan berbantu-bantu dalam perkara, jangan bantu membantu dalam perkara ism, dalam perkara dosa dan dalam perkara permusuhan. Ya, dan persahabatan keimanan ni dia bukan hanya sekadar bantu membantu, tetapi juga persahabatan dalam agama ini didasari dengan ajar mengajar, tegur menegur. At-tanasuh bainal muslimin, nasihat menasihati, dan juga saling ajar mengajar. Yang ni dia ajar orang ni tentang perkara yang baik. Mungkin yang ni terlepas pandang benda tu, maka dia akan belajar sesuatu. Maka begitulah persahabatan yang didasari dengan iman. Adanya konsep nasihat menasihati, adanya konsep belajar mempelajari, dan juga konsep memberikan panduan jika sahabat itu memerlukan bantuan, memerlukan panduan. Kita berikan dia nasihat selain daripada bantu membantu dalam urusan kebaikan. Yang kedua dia kata al-hasu ala hifzil jar wal ihsani ilaih. Hadis ni juga suruh kita berbuat baik kepada jiran dan menjaga jiran, memelihara jiran dan juga buat baik padanya. Buat baik padanya. Jangan kita berkawan sehingga kawan kita mengajak kita kepada keburukan. Ya. Jangan sampai macam itulah, ya. Dalam sirah ada seorang pemuda yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini dikatakan pada asalnya dia taklah begitu kasar, dikatakan. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab sirah, dia tidaklah begitu kasar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dia santun. Tapi dia ada seorang sahabat karib dia yang bernama Ubay bin Khalaf. Yang mana Ubay bin Khalaf ini apabila tahu dia ni lunak dengan Nabi Muhammad SAW, dia marah. Jadi setelah dia marah oleh kerana nak menjadikan sahabatnya tu puas hati, akhirnya dia berlaku kasar dengan Nabi SAW. Siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'aid. Dikatakan dialah orang yang meletakkan isi perut unta di atas bahu Nabi SAW ketika mana Nabi SAW sedang salat ketika itu di Makkah. Sehingga apabila Nabi tak boleh bangun pada waktu tu, kerana penuh ni kat badan Nabi ni kotoran-kotoran. Sehingga datangnya Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah cuci di badan Nabi SAW, barulah Nabi SAW mendoakan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan pada Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan pada Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan pada Quraisy. Dan Uqbah bin Abi Mu'aid ini terkorban dalam peperangan Badar sama seperti mana Abu Jahal. Nak bagi tahu apa? Ada di dalam dunia ni persahabatan yang bukan di atas dasar takwa, yang bukan di atas dasar iman. Persahabatan yang seperti ini membinasakan.
Walaupun kita sebut dia sahabat saya dunia akhirat, tetapi kalau sahabat dunia akhirat itu dibina bukan di atas dasar takwa, tetapi di atas dasar kepentingan, di atas dasar mendapatkan habuan dunia, maka dia tidak akan menyelamatkan. Perkara ini telah dibuktikan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persahabatan yang menyelamatkan ialah persahabatan yang didasari dengan iman. Persahabatan yang didasari dengan akhlak yang baik. Inilah persahabatan yang hakiki, persahabatan yang benar. Ya, bukan seperti mana yang didakwakan. Saya bersahabat dengan dia, tapi sebenarnya ada kepentingan-kepentingan dunia yang kita nak cari. Mudah-mudahan kita tak tergolong daripada golongan yang seperti ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita bersahabat, memang bersahabat di atas dasar keimanan. Dan kita sentiasa menjadikan diri kita ini menjaga kebajikan jiran kita dan melakukan kebaikan kepada mereka. Baik. Kita tengok bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-64. Bab al-jarus salih. Bab jiran yang saleh. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah. So hadis yang kita baca tadi 115 tu hadis yang sahih, hadis yang sahih yang disahihkan juga oleh Ibn Hibban. Baik. Kita tengok hadis nombor 116. Hadis ni juga, hadis ni sanad dhaif, tetapi ada sanad yang lain yang menguatkannya. Jadi dia terangkatlah menjadi hasan sahih li ghairihi. Baik. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib bin Abi Thabit qala haddatsani Khumail an Nafi' ibn Abd al-Harith an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Yang bermaksud, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada saya. Dia berkata Sufyan telah mengkhabarkan kepada saya daripada Habib bin Abi Thabit. Dia mengatakan Khumail telah menceritakan kepada saya. Ini yang menyebabkan hadis ni tak dapat disahihkan dengan diri dia sendiri. Kerana Khumail ni dia tak dikenali, tak tahu siapa dia. Tetapi ada jalur lain yang menguatkan riwayat ini, iaitu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di sisi Ibn Hibban, yang sanadnya sahih. Maka sebab itu hadis ni walaupun ada perawi yang tak dikenali, maka dia terangkat statusnya. Dia terangkatlah, jadi upgraded sebab ada riwayat sahih yang lain yang menyokong. Daripada Nafi' bin Abdul Harith daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW menyebutkan min sa'adatil mar'i al-muslim, di antara kebahagiaan seseorang individu muslim ialah al-maskanul wasi', ialah tempat tinggal yang luas. Walaupun kadang-kadang orang kata saya ni dunia tak maulah ustaz, tapi ada benda dunia ni yang kita perlu. Apa dia? Di antaranya adalah tempat tinggal yang luas untuk kita, bukan terlalu sempit sampai susah nak hidup. Kan? Luas ni bukanlah erti kata sampai membazir, dak. Luas ni cukuplah. Cukup untuk kita tinggal, cukup untuk anak-anak kita pun tinggal. Al-maskanul wasi'. Wal jarus salih, dan di antara kebahagiaan seseorang individu juga apabila dia mendapat jiran yang saleh. Kan? Untung duduk satu tempat, beli satu rumah, jiran kiri kanan saleh, jiran kiri kanan bagus, tak menimbulkan masalah. Cuba bayangkan kalau kita beli rumah, tiba-tiba jiran sebelah rumah buat bising, yang sebelah ni tak hormat kita, maki hamun kita, kan? Jadi oleh kerana tu ia menimbulkan kegusaran, menimbulkan keserabutan kepada seseorang individu. Maka Nabi SAW kata, carilah kawasan yang tempat tinggal itu luas untuk kita, jirannya saleh, wal markabul hani, dan juga kenderaan yang memadai, kenderaan yang sesuai, kenderaan yang tidak sukar untuk kita urus. So ini tiga benda ni kalau dapat,
ia memberikan kebahagiaan kepada insan. Setelah dia mempunyai keluarga, 3 benda ni adalah asasi. Yang pertama, tempat tinggal yang luas, selesa untuk dia tinggal, jiran yang saleh yang tidak mengganggu dia dan keluarganya, dan kenderaan dia mudah untuk bergerak ke mana saja. Sebab itu Syekh pengarang kitab Rasyul Barak ni dia kata apa? Dia kata al-jaru salih ni'matun 'azimah lil mar'. Dia kata yajibu alaihi syukru lillahi ala dhalik. Dia kata jiran yang saleh ini merupakan nikmat yang agung bagi seseorang individu. Yajibu alaihi syukru lillah. Wajib ke atasnya bersyukur kepada Allah atas kurnia yang Allah Ta'ala bagi kat dia, dapat jiran yang saleh. Wa kadzalika sa'atul manzil. Begitu juga dia kata keluasan rumah. Wal markabul hani, dan juga kenderaan yang mudah. Dia kata idza lam yushghil qalba rakibihi an dzikrillah. Yang mana kenderaan itu tidak menyibukkan jiwa pemiliknya daripada berzikir kepada Allah. Fahuwa min ni'amillahil wasi'ati aidan. Ya, baik. Kemudian kita tengok hadis yang berikutnya. 65. Ya. Hadis bab yang ke-65, Hadis yang ke-117. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Sadaqah qala akhbarana Sulaiman huwa ibnu Hayyan an ibni Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min jari su fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Maksudnya bab nombor 65, bab jiran yang jahat. Bab ni berkenaan dengan jiran. Tadi jiran yang saleh, ni jiran yang jahat pula. Hadis nombor 117, hadis ni sanad dia hasan. Kata Imam Al-Bukhari, Sadaqah telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan Sulaiman iaitu Ibnu Hayyan telah mengkhabarkan kepada kami daripada Ibn Ajlan, daripada Sa'id, daripada Abi Hurairah, yang mana katanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni, ya Allah, aku ini berlindung denganmu daripada jiran yang jahat, daripada jiran yang buruk, jiran yang memberikan keserabutan, fi daril muqam, di daerah muqam. Nanti saya hurai apa maksud daerah muqam. Fa inna jarad dunya yatahawwal, kerana jiran di dunia ini berpindah randah. Baik, ulama berbeza pendapat. Apakah yang dimaksudkan dengan jar daril iqamah? Apa maksud jar iqamah? Ada yang kata jar iqamah ini ialah jiran bagi rumah yang kita duduk berterusan selama-lamanya. Tempat kita menetap tu, jiran tempat kita menetap tu. Itulah jiran yang Nabi SAW minta ke Allah supaya jangan jadikan dia ni jiran yang buruk. Kerana jiran Badiah, jiran orang Badui. Kalau kita tengok dalam orang Arab punya cara hidup ni, dia ada yang Badui, ada yang tak Badui. Yang tak Badui ni dipanggil Hadari lah. Hadari ni mereka tak berpindah lah biasanya. Mereka bermusafir untuk meniaga, untuk keperluan-keperluan lain, tapi mereka ada rumah yang tetap. Sebab mereka duduk di, orang kata apa, duduk di tempat yang tetap. Tapi kalau Badui, diambil daripada perkataan Badiah, mereka ni duduk di padang-padang pasir. Mereka akan mencari tanaman untuk kambing yang mereka pelihara, dan mereka akan cari air lah. Sebab padang pasir kan kawasan yang susah air. So mereka akan berpindah randah. Itu kata hidup nomad ni. Ya, hidup nomad berpindah randah. Jadi sebahagian ulama kata yang dimaksud oleh Nabi ni darul muqam ialah, ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada jiran yang jahat apabila aku duduk di tempat yang tetap. Kerana apa? Kerana jar al-badiyah yatahawwal. Kerana jiran yang berada di pedalaman, yang hidup nomad ni, dia tak kekal. Kita boleh pindah, tak suka dengan jiran tu, kita pindah ke tempat lain.
Maksudnya kita boleh mengelakkan diri daripada keburukan jiran kalau kita hidup nomad. Kalau ada jiran yang tak elok, kita boleh pindah. Tapi kalau kita dah menetap di situ, kita dah ada rumah yang kekal di situ, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ia tidak menjadi jiran yang buruk. Kerana nak pindah tu jadi susah. Sebab rumah tu dah rumah kekal. Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan darul muqam ini ialah jiran di akhirat ataupun jiran di kubur. Kerana dalam riwayat ini disebut jarad dunia, kerana jiran di dunia ini yatahawal, boleh berpindah randah. Walaupun susah tapi tetap boleh pindah sebab kita hidup dalam dunia. Tapi kalau di akhirat, kalau dalam kubur kita tak boleh pindah, macam mana pindah kan? Sebab tempat tu kekal untuk kita. Ada yang kata juga begitu. Jadi hadis ni merupakan hadis yang hasan. Syekh dia hurai hadis ni, dia kata dia mentarjihkan, dia memilih pendapat darul muqam itu, dia kata darul iqamah. Li'anna al-jar as-sayyi fi daril iqamah ahaqqu bil isti'azah minhu litatabu'il adha minhu. Dia kata yang dimaksudkan dengan dar al-iqamah ialah darul muqam tu maksudnya tempat rumah yang kita kekal di dalamnya. Kerana jiran yang buruk ini, jiran yang jahat di tempat yang kita tetap, tempat yang kita menetap, lebih utama untuk kita minta perlindungan daripadanya litatabu'il adha minhu. Kerana tatabu'il adha, dia akan berulang-ulang. Dia punya, orang kata apa? Dia punya kejahatan akan berulang-ulang sebab kita kekal kat situ. Dia kata, wala yazulu anhu dhannal adha fi kulli hal wa hiya ashaddu min al adha. Ya, dan dia tidak akan sangkaan untuk dia buat jahat kat kita tu sentiasa ada. Dan itu lebih dahsyat daripada kesakitan tu sendiri. Bila kita sangka dia akan buat apa pula lepas ni, itu lagi seksa sebenarnya. Daripada kesakitan yang dia akan bagi pada kita tu mungkin akan berputus-putus, tapi sangkaan itu akan berterusan. Ini kata Syekh lah, dia pilih pendapat yang tu lah. Dia pilih tafsiran itu. Okay, dia kata fiqhul hadis. Di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah min asyrati sa'ati ini hadis yang lain. Hadis yang berikutnya kita tengok. Hadis 118 ya. Haddatsana Makhlad ibnu Malik, kata Imam Bukhari. Haddatsana Makhlad ibnu Malik qala haddatsana Abdurrahman ibnu Maghra qala haddatsana Buraid bin Abdullah an Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yaqtula ar-rajul jarahu wa akhahu wa abahu. Hadis ni hadis hasan. Sebab apa? Sebab ada perawi yang bernama Abdurrahman bin Maghra ni, dia perawi yang soduk. Perawi ni dia ada tingkatan-tingkatan dia. Kalau perawi siqah, semua siqah. Daripada awal sanad dia sampai ke ujung siqah. Biasanya hadis ni sahih. Kalau sanad dia bersambung, semua perawinya siqah, tidak ada syah, tidak ada illah. Kalau ada seorang aja perawi yang dhaif, hadis akan jadi dhaif. Ataupun sanad terputus, hadis akan jadi dhaif. Ataupun ada perawi yang tak dikenali, maka hadis akan jadi dhaif. Tapi kalau ada seorang perawi dalam sanad dia tu soduk. Soduk ni apa dia? Biasanya kalau kita belajar ilmu-ilmu hadis ni ataupun kita baca hadis ni, ustaz biasa sebut, dia kata perawi ni soduk. Soduk ni apa dia? Soduk ni dia bawah pada siqah. Siqah ni maksudnya orang yang berkredibiliti. Orang yang dipercayai. Orang percaya kat dia. Sebab apa orang percaya kat dia? Pertama, dari sudut ingatan dia kuat. Dari sudut ingatan dia, cara dia pelihara, bukan semestinya ingatan. Sebab ada perawi hadis yang dia tak hafal pun hadis, tapi dia tulis dan dijaga buku dia dengan betul. Ya, dia jaga buku dia dengan betul. Perawi seperti ini, orang kata dia thiqah. Okey, baik. Manakala perawi yang sodok ni, dia tak sampai kepada orang kata tahap perawi yang thiqah tadi. Ingatan dia tu taklah buruk, tapi ingatan dia tu merupakan ingatan yang sedikit ada kesalahan lebih daripada perawi thiqah tadi. Maka perawi seperti ini, para ulama tidak tolak terus.
Kerana nak kata dia lemah, dia tak lemah. Tapi dia ada lebih sikit kesilapan, kesalahan berbanding perawi yang thiqah tadi. Maka perawi ni dipanggil soduk. Apa maksud soduk? Soduk ni jujur. Dia jujur, dia tak menipu. Tapi dia ada silap sedikit dalam periwayatan. Ya, baik. Itu perawi soduk. Jadi kat sini Abdul Rahman bin Maghraq ni merupakan perawi yang soduk lah. Sebab itu hadisnya tu dikategorikan oleh para ulama sebagai hasan. Okey. Dia kata, haddatsana Buraid, daripada Buraid bin Abdullah, daripada Burdah, daripada Abu Musa. Abu Musa ni Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La taqumu sa'ah hatta yaqtula ar-rajul jarahu wa akhahu wa abahu. Tidak akan berlakunya kiamat. Tidak akan terjadinya kiamat melainkan sehinggalah seorang lelaki membunuh jirannya, membunuh saudara kandungnya dan membunuh ayahnya. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu kat kita, sebelum berlakunya kiamat akan berlaku kemusnahan yang banyak. Akan berlaku kerosakan yang banyak. Akan diangkat ilmu agama. Macam mana akan diangkat ilmu agama tu Ustaz? Allah Ta'ala akan matikan para ulama. Dan bila para ulama meninggal dunia, tak ada siapa boleh ganti. Sebab yang tinggal semua jahil-jahil belaka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bila kita mendengar berita di zaman ini, ulama-ulama ramai yang meninggal dunia. Ada yang terkena COVID-nya. Tahun lepas je ramai ulama meninggal dunia. Ulama-ulama besar meninggal dunia. Hati kita rasa sedih. Siapa nak ganti dia? Kita nak ganti memang kita tak layak dari segi keilmuan kita kan. Tapi nak bagi tahunya apa tuan-tuan? Nak bagi tahunya zaman itu menghampiri kita. Kan? Zaman itu menghampiri kita. Iaitu di mana ilmu agama ini makin berkurangan dengan kematian para ulama. Kejahilan terhadap agama berleluasa. Maksiat jadi berleluasa. Tapi bila kita baca hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis fitan ni, kita kena ada satu pemahaman yang jelas, iaitu sebahagian daripada petanda kiamat, memang kita tak ada pilihan untuk menolaknya. Seperti mana Nabi SAW cerita akan naik matahari daripada barat. Yang ni memang kita tak ada kuasa lah untuk ubah. Sampai ketikanya Allah Ta'ala akan jadikan begitu. Ya. Manakala ada kerosakan yang berlaku, bahkan banyak kerosakan yang berlaku di akhir zaman itu adalah disebabkan oleh kerana hasil usaha tangan kita sendiri. Seperti mana yang ni? Bunuh-membunuh, minum arak, berzina, berleluasa. Sebelum daripada berlakunya kiamat, kerosakan-kerosakan yang seperti ini, maksiat-maksiat yang seperti ini akan berlaku. Dan dia berlaku bukan di atas dasar paksaan daripada Allah sehingga kita tak mampu untuk memilih. Di akhir zaman, ada manusia yang memilih untuk menjadi jahat. Ramai di kalangan manusia pilih untuk jadi jahat. Tapi ada tak manusia yang dipilih untuk menjadi baik? Ada. Nabi SAW mengatakan, Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Kama qal, Islam bermula dalam keadaan yang asing, Islam kembali dalam keadaan yang asing, maka beruntunglah bagi mereka yang asing itu. Dalam hadis yang lain Nabi kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan sentiasa ada satu kumpulan kecil daripada kalangan umatku yang akan zahir di atas kebenaran. Maksudnya di setiap zaman akan ada orang yang memilih untuk menjadi baik, untuk mempertahankan kebenaran, untuk menjadi penyambung kepada kerja para anbiya. Ada. Jadi bila kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, kita kena tentukan yang mana satu. Yang ni kita tak ada pilihan ke untuk mengubah, ataupun ada pilihan untuk berubah. Kita kena faham. Dan ada di kalangan tanda-tanda kiamat ni yang tanda kiamat yang buruk. Macam tadi lah kita sebut, bunuh-membunuh, peperangan berlaku, zina berleluasa, minum arak berleluasa.
maksiat terzahir. Ni tanda-tanda yang buruk. Ada tak tanda-tanda yang baik? Ada. Imam Mahdi muncul. Nabi Isa muncul. Ini tanda-tanda yang baik. Kemenangan kepada umat Islam. Tapi ada tanda-tanda yang neutral. Nak kata baik pun tidak, nak kata tak baik pun tidak. Seperti mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, wa antaral hufatal urata ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Bila kamu melihat orang-orang yang miskin, yang tidak berpakaian, yang tidak berkasut, yang menjaga, yang dahulunya menggembala kambing saja, yatatawaluna fil bunyan, mereka berebut-rebut dalam meninggikan bangunan. Adakah bangunan tinggi-tinggi ni satu kesalahan? Kata Imam Nawawi, ia hanya sekadar tanda. Bangunan tinggi ni, kalau ia diperlukan, kan? Kalau ia diperlukan, tidak ada masalah. Kalau dibina menggunakan, orang kata apa, dana yang betul, kalau ia dibina menggunakan dana yang bukan dana curi, bukan dana rasuah, bukan ambil duit rakyat, dan ia diperlukan, tidak ada pembaziran di sana, maka silakan, boleh buat. Tapi kalau membazir itu tak boleh lah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi bila kita nak baca hadis-hadis akhir zaman ni, benda-benda ni, disiplin-disiplin ni, kita perlu kuasai dulu. Supaya kita tak tersalah. Supaya kita tak tersalah membaca. Ataupun tak tersalah anggap. Kan? Sebahagian daripada kita kadang-kadang bila tengok bangunan tinggi-tinggi, dia jadi benci. Inilah, kata, inilah tanda-tanda akhir zaman, inilah teruknya dunia kita sekarang. Sedangkan kalau bangunan tu diperlukan, tak ada masalah. Kalau bangunan tu diperlukan, memang ada kegunaan, kan, fully utilized, tak ada masalah. Dia bukan menjadi satu petanda yang buruk. Ia hanya sekadar tanda menunjukkan kiamat hampir berlaku. Dan memang kita pun dengan kewafatan Nabi SAW pun menunjukkan kiamat tu dah hampir dah dengan kita. Cuma kita kena bersedia je lah. Bahkan sebahagian ulama seperti Al-Imam Nawawi mengatakan bahawasanya kebanyakan tanda-tanda kecil kiamat ni telah pun muncul di zaman ni. Mana hari itu tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 pula. Kurun ke-7 Hijrah. Kita kurun ke berapa? Kita kurun ke 15 Hijrah. So kalau zaman dia, tanda-tanda kiamat dia kata kebanyakan dah keluar. Zaman kita lagi lah, kebanyakan tanda kiamat kecil ni, dia kata tanda kiamat kecil lah, bukan tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil dah keluar di zaman dia banyak, dia kata. Kita ni pun, yang hidup kurun yang kemudian ni lagilah buat tengok. Tanda-tanda kiamat kecil ni lagilah banyak. Lagilah banyak. Baik. Sebab itu, kata Syekh, dia kata, min asyrati sya'ah as-sughra syuyu'ul qatli. Wala ya'ni hadha muqatalat al-muslimin al-kuffar wa innama huwa qatlul muslimin lil muslimin yaqtulu ba'duhum ba'dha. Dia kata di antara petanda kiamat yang kecil ini ialah syuyu'ul qatli. Berleluasanya pembunuhan. Bukan bermakna orang Islam bunuh orang kafir, dia kata. Kerana orang Islam bunuh orang kafir ini daripada zaman dulu dalam jihad berlaku. Kan, dalam peperangan jihad memang berlaku pembunuhan orang kafir yang memerangi agama kita lah. Yang memusuhi agama kita, bukan kita bunuh kafir zimmi, tak dibenarkan tu. Ya, tapi kalau dia serang kita, kita pertahan diri lah. Terpaksa perang lah. Akan berlaku pembunuhan lah. Tapi yang dimaksudkan dengan pembunuhan ni adalah pembunuhan orang Islam sesama orang Islam. Pembunuhan orang Islam sesama orang Islam. Di akhir zaman. Pergaduhan berlaku. Permusuhan berlaku. Ini benda yang menyedihkan. Sehingga kan sanggup bunuh saudara kandung sendiri, bunuh ayah sendiri. Sebab apa? Sebab kerosakan yang berlaku itu kerosakan yang sangat dahsyat di akhir zaman. Dan ia kembali kepada apa? Ia kembali kepada tidak adanya ilmu menyebabkan tidak adanya iman. Tidak adanya ilmu, tidak adanya iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ni yang Nabi cerita berkenaan dengan petanda akhir zaman. Cuma mungkin ada kalangan kita yang kata, apa hikmah Nabi cerita hadis akhir zaman ni sebagai petanda kiamat? Tak payah ceritalah.
ia sebagai persediaan pada kita. Bila Nabi SAW cerita apa yang bakal berlaku sebelum kiamat, Nabi SAW nak memberikan kita peringatan, nak memberikan kita amaran supaya kita bersedia. Bila muncul je tanda ni, dan kita tahu, oh, ini adalah petanda yang Nabi dah cakap dah. Nabi dah cakap. So kita bersedia. Kita ready. Dia kata saya ready lah. Ataupun selain daripada itu, supaya kita hidup ni ada panduan. Kita tahulah apa yang bakal muncul. Jadi kalau dia muncul, kita taklah terkejut sangat, tak cempera lah orang kata. Kan? Kita dah kata, oh ni benda ni Nabi SAW dah sebut dah. Saya dah ready dah. Dan ia nak membuktikan kelebihan seseorang insan ataupun kelebihan sesetengah pihak yang berada di akhir zaman, yang mana mereka ini struggle untuk mengembalikan semula agama ini seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di zaman di mana orang kata kerosakan berlaku sangat dahsyat. Di zaman di mana kerosakan berlaku sangat-sangat teruk, tetapi mereka berjaya untuk meneruskan perjuangan agama ataupun memegang ajaran agama yang asal. Maka mereka ini layak untuk mendapat penghormatan, dan kita pun jadi tambah semangat. Bila baca hadis-hadis seperti ini, kita pun nak jadi golongan yang berpegang dengan kebenaran semampu mungkin kita. Sebab itu Nabi SAW menjanjikan, menjamin orang yang boleh beribadat di zaman kekacauan berlaku, pahalanya seperti mana hijrah kepada Nabi SAW. Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilaih. Kan? Ibadat pada waktu kekacauan, waktu orang lain tak peduli pasal agama, kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata seolah-olah dia tu berhijrah kepada aku. Kan? Berhijrah kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia sanggup berpegang dengan agama, tahan diri dia untuk mengamalkan ajaran-ajaran sunnah ketika mana orang lain telah pun melupakannya, waktu orang lain telah sedang berseronok dengan kemaksiatan, sedang leka dengan dunia, dia kekal berada di dalam ajaran agama yang asal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ini di antara hikmah kenapa Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman, supaya kita ni bersedia, supaya kita ni ada panduan, supaya kita tahu apa nak buat. Kan? Bila Nabi kata macam ni, kita tahu, okey, saya kena berada dalam golongan ni, saya kena berpegang pada yang ni, kerana ini ialah yang asal. Kerana inilah yang dipesan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Lebih kurang kita berhenti di sini dulu. Yang mana hadis ni Imam Bukhari bawakan untuk membuktikan jiran yang jahat. Dan jiran yang jahat ni bukan hanya sekadar jiran, orang kata apa, jiran yang bukan saudara kita. Yang ni hadis yang kedua yang Imam Bukhari bawa ni, dia menunjukkan jiran yang jahat juga. Bila seorang lelaki bunuh jirannya, bunuh saudara kandungnya, bunuh ayahnya. Itu juga termasuk dalam perkara yang buruk. Orang kata bukan hanya bunuh jiran, bunuh adik-beradik, bunuh ayah. Maka itu kejahatan yang melampau yang akan berlaku di akhir zaman. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga kita dijauhkan daripada sifat mazmumah ini. Moga-moga kita dijauhkan daripada dosa seperti ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya tengok kalau ada soalan. Masya Allah, banyak soalan ni. Soalan banyak. Saya tengok kalau yang mana saya boleh jawab je, saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sahih ke hadis yang mengatakan syurga di bawah tapak kaki ibu? Hadis yang mengatakan syurga di bawah tapak kaki ibu dengan lafaz begitu tidak sahih daripada Nabi SAW. Tetapi ada hadis yang sahih yang mempunyai lafaz yang hampir sama. Apabila seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW izin untuk berjihad, maka Nabi SAW bertanya, adakah kamu masih ada ibu? Maka dia mengatakan ada. Maka Nabi SAW kata, fafiha fajahid. Pada ibu engkau kau berjihadlah. Fathammal jannah. Di sana ada syurga. Ini lafaz yang sahih daripada Nabi SAW.
Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kenapakah takaful dan perbankan Islam tidak dianggap bid'ah yang keji kerana ia termasuk dalam perkara muamalat? Dalam perkara muamalat, selagi mana tidak ada larangan, maka selagi itulah ia dibenarkan. Berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, Antum a'lam bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Selagi mana tidak ada unsur yang diharamkan, bentuk apa sekalipun, maka ia dibenarkan. Sama juga dalam urusan dunia selain daripada perbankan dan takaful. Umpamanya, dalam masalah kita nak pakai baju fashion apa, selagi mana menutup aurat, maka ia dibenarkan. Ia bukan bid'ah yang dikeji lah. Bid'ah yang dikeji, bid'ah yang dilarang, ialah benda baru yang dilakukan dalam perkara akidah dan juga perkara ibadah. Dalam perkara dunia, dalam perkara muamalat, dalam urusan adat, maka bid'ah tidak termasuk. Kerana Nabi SAW dalam masalah muamalat dan adat, Nabi memberikan garis panduan yang kalau kita patuh pada garis panduan itu, tidak menjadi masalah untuk kita lakukan. Kalau tak, dia akan jadi, agama ni akan jadi jumuk lah. Pakai kereta tak boleh, jadi bid'ah. Pakai baju kemeja tak boleh, jadi bid'ah. Kan? Pakai orang kata apa, motor tak boleh, jadi bid'ah. Pakai aircon tak boleh, jadi bid'ah. Jadi dia akan jadi stagnan lah agama ni. Islam suruh kita buat bid'ah dalam urusan dunia, supaya kita boleh kreatif dalam urusan dunia ni. Dalam urusan ibadah tak perlu nak kreatif. Kerana Nabi SAW dah ajar dah. Dalam ibadat yang akal tak mampu fikirlah, tetap perlu nak kreatif kerana Nabi dah ajar. Dalam akidah pun sama, Nabi dah ajar. Ibadah yang akal tak boleh fikir pun Nabi dah ajar siap-siap. Okey. Ustaz, apakah dia akidah Al-Hadis? Apakah perbezaan dengan Tauhid 3 dan Sifat 20 dan akidah salah? Sebenarnya tuan-tuan, akidah Al-Hadis tu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Inilah akidah Al-Hadis. Perbezaan Tauhid 3, Rububiyah, Uluhiyah, Asma' wa Sifat dan Sifat 20, ini hanya metod pembelajaran. Metod pembahagian. Macam kita belajar fiqh lah. Perkara yang membatalkan wudu, perkara yang menjadi rukun wudu, itu hanyalah pembahagian untuk kita belajar supaya sistematik pembelajaran tu. Ya, jadi sifat 20 ke, tauhid 3 ke, ia hanyalah metod. Ialah metod. Yang penting akidah kita mau akidah yang diambil daripada salafus salih. Akidah yang diambil daripada Al-Quran, akidah yang diambil daripada Nabi SAW, akidah yang diimani oleh para sahabat, golongan tabi'in dan tabi'in. Itulah akidah yang sepatutnya kita pegang. Ya, bukan akidah yang datang kemudian ataupun akidah ahli bid'ah yang menyeleweng daripada ajaran sebenar. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam, dia kata. Selamat datang ke Nabi Iblis. Terima kasih. Saya ada satu kemusykilan sikit. Betulkah hanya golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah saja yang masuk syurga? Dan golongan lain sesat sebab Muktamar Cecnya 2016 kata Ahli Sunnah hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik. Di Ahli Sunnah ni kalau kita bincang secara umumnya, secara dasarnya, ada 3 golongan lah. Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Al-Hanabilah. Hanabilah pun termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Muktamar kat Chechen dia masukkan Asy'ariyah dan Maturidiyah saja. Jadi muktamar tu pun dia bukan hujah lah. Sebab kalau yang berhimpun tu Asy'ariyah dan Maturidiyah dan tak nak orang lain masuk, maka dia buat keputusan begitulah kan. Kalau panggil golongan Hanabilah pula, mereka mungkin tak masukkan Asy'ariyah dan Maturidiyah jugalah. Jadi kita jangan pening kepala. Seperti mana yang saya sebut tadi, ambil akidah seperti mana yang diimani oleh para sahabat, kerana mereka belajar akidah daripada Nabi. Ambil akidah yang dipelajari oleh tabi'in dan tabi'in. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Baru-baru ini viral kempen memboikot TV Al-Hijrah kerana memanggil pendakwah Wahabi. Sedangkan yang digelar Wahabi setakat ni semuanya yang buat perkara sunnah. Bolehkah berbeza pendapat sehingga menyesatkan orang yang tidak sependapat dengan mereka? Kita boleh menyesatkan orang kalau ada bukti sesat berlaku.
Kita menyesatkan Syiah bila mereka clear sesat. Kita menyesatkan Mu'tazilah apabila mereka clear sesat. Kita menyesatkan Murji'ah apabila mereka clear sesat. Tapi orang yang dituduh sebagai Wahabi ni, mereka tak nak amal bid'ah. Dan bid'ah yang diamalkan tu pun bukanlah wajib. Sebahagian orang Melayu kata ini bid'ah hasanah. Bukan wajib pun untuk kita amal. Takkanlah tak amal bid'ah hasanah tiba-tiba tak jadi ahli sunnah. Orang yang nak jadi ahli sunnah, dia kena berpegang dengan sunnah, bukan kena berpegang dengan bid'ah. Kalau satu orang, dia beramalkan sunnah dalam kehidupan dia, dia berpegang dengan sunnah, dia berada pada jalan Nabi dan para sahabat, dan sekalipun dalam hidup dia tak pernah mengamalkan bid'ah hasanah, tak ada ganggu akidah dia. Kan? Para sahabat, tak ada pun yang sambut maulid Nabi. Adakah kita nak kata mereka tak pure ahli sunnah? Tak, mereka ahli sunnah wal jamaah. Mereka imam ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab itu saya kata, boykot ni letih je. Dengarlah dulu. Dia nak cakap apa? Kalau dia kempen benda yang sunnah, kita sokonglah. Walaupun dia kata dia ni tak sokong bid'ah hasanah kita. Sokong bid'ah hasanah bukan satu kewajipan. Sokong bid'ah hasanah bukan satu. Sokong sunnah tu yang perlu. Yang kita pergi sakit hati sangat orang nak kempen sunnah ni pasal apa? Sebab saya kadang-kadang saya heran. Kan punya dalam bab bid'ah hasanah ni bertahan sangat-sangat ni. Tapi dalam bab sunnah, kita tak payah buatlah nanti orang pening. Dalam masalah nak mempertahankan sunnah, dia boleh lebih kurang. Bukan semua ni, sebahagian saya lihat. Jadi ini benda yang tak kena. Jadi saya tak sukalah boykot ni. Sebab tu saya kata, kalau siapa-siapa yang dengar kuliah saya, kan kalau orang tu kita, orang kata apa kita tak suka pun, kita dengar dulu hujah. Dia nak cakap apa? Dengar dulu. Kalau ada benda tak setuju, kita cakap. Kan? Kalau tak ada, okey, benda ni betul disebut. Walaupun benda lain mungkin ada saya tak setuju dengan dia, tapi benda ini cakap dia betul. Kan? Ini yang menyelamatkan kita. Ya? Baik. Saya mohon doktor jangan layan provokasi yang sengaja nak ditimbulkan setengah pihak. Kadang-kadang soalan yang ditimbulkan untuk cari kesalahan doktor saja, yang masuk dalam ni bukan semua ni nak cari ilmu. Bukan semua orang sokong doktor. Terima kasih banyak atas teguran dan nasihat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, dia kata. Boleh doktor beri sikit nasihat untuk remaja Muslim pada zaman kini? Muslim pada zaman ini perlu untuk mempersiapkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Kerana mereka hidup di zaman adanya Facebook, di zaman adanya Twitter, di zaman adanya IG, di zaman adanya TikTok, di zaman adanya internet yang mudah untuk dicapai. Maka mereka perlu ada ilmu yang mempertahankan diri mereka, ilmu yang benar, ilmu agama yang benar, melazimi kuliah, melazimi sahabat yang baik, melazimi majlis-majlis ilmu, supaya mereka dapat suasana yang baik, supaya mereka dapat environment yang saleh untuk menjadikan diri mereka ini dipagari dengan benda-benda yang baik. Kalau mereka tak ada ilmu yang mantap, kalau mereka tidak bersama dengan golongan-golongan yang saleh, tak selalu melazimi majlis ilmu, kita bimbang dia akan terhanyut dengan media sosial ataupun terhanyut dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan. Dia kata sama doktor, salam doktor, waalaikumsalam, saya peminat doktor di sini, teringin nak jumpa doktor. Saya nak tanya IQ Perlis ada tak? Saya nak join sahabat saya. Ada IQ Perlis, IQ cawangan Perlis ada. Apa ni, Faiz, nama pengurusi IQ Perlis ni, saya pun tak ingat dia punya Facebook. Tapi type aja IQ cawangan Perlis, insya-Allah akan keluar. Boleh message di page Facebook sana, insya-Allah dia akan balaslah insya-Allah. Selamat datanglah ke IQ. Dan yang terakhirnya, banyak sangat soalan saya tak larat nak jawab. Sebab lepas ni saya ada pertemuan dengan sahabat saya, Datuk Mufti, kan, ada benda nak bincang sikit. Yang terakhirnya saya nak buat sikit pengumuman lah. Untuk minggu depan, kita stop kejap baca adab mufrad ni, untuk kita beri laluan kepada permintaan ramai. Mereka minta saya mensyarahkan buku baru saya yang akan terbit tak lama lagi.
iaitulah metodologi memahami hadis. InsyaAllah Global Ihsan akan menganjurkan kuliah ni, kita akan baca buku tu, insyaAllah mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita untuk memberikan sikit panduan kepada kita macam mana para ulama ni memahami hadis Nabi SAW. Jadi pada minggu depan insyaAllah kita akan mula baca buku tu. Jadi siapa-siapa yang nak follow kuliah tu, nak beli buku tu, boleh hubungi sahabat kita Hadi Akmal ataupun Abu Talhah, mereka ada jual, dan juga PMT pun ada kan. Mereka juga jual buku ni. Walaupun orang kata kat saya, dia kata masyuk kan. Saya tak masyuk mana tuan-tuan. Saya tulis buku ni kan, tapi yang dapat bisnes adalah Upsi dan juga penjual-penjual buku. Mungkin ada orang kata kat saya jual agama. Saya tak ambil untung tuan-tuan daripada orang kata apa? Daripada buku-buku saya ni, bukan banyak pun saya ambil untung. Tetapi yang banyak mengambil keuntungan, yang banyak mendapat manfaat adalah penjual buku. Bukan kerana apa? Kerana mereka ini ada keluarga yang perlu ditanggung. Jadi saya seronok bila tengok kawan-kawan saya berniaga. Buku yang saya tulis, walaupun saya tak banyak dapat manfaat dari sudut keduniaan, saya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting mereka ini boleh ada bisnes, ada kerja. Itu telah menjadikan saya seronok dan gembira lah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini memberikan manfaat kepada semua. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Azmi, kepada Kak Majini, kepada Ustaz Reza kita dalam Global dan semua tim Global yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah agama setiap masa, setiap ketika untuk memberikan manfaat kepada umat. Jadi saya berhenti di sini dulu. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini, yang di Facebook, yang di Zoom, yang memberikan semangat pada saya, yang maki-maki saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan semoga kita semua dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah dan ceria. Ya. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.